kita sambung lagi video cikgu yang sebelum ni. Alright, sebelum ni saya dah dapat untuk yang binomial series untuk n yang ahli kepada q, okay, or the rational numbers untuk example 1a. So kita dah dapat cari gunakan formula tu. So kita dah dapat inilah hasil that binomial expansionnya. Okay, yang ini boleh ditulis sebagai yang ini. Okay, cuma kita nak tengok tentang validity sebab dekat situ dia ada dalam soalan tu dia ada minta kita cari state the range of x such that the expansion is valid. Okay, so for this expansion sama juga this expansion to be valid. Kalau katakan untuk yang expansion 1 tambah x kuasa n, for that expansion to be valid, so kita mesti ada modulus x less than 1. So dalam case ini kita punya x sekarang adalah x per 2. Jadi for this expansion to be valid, okay, kita boleh tulis macam ni lah, for this expansion, okay, to be valid. Okay, kemudian kita akan ada modulus iaitu modulus x per 2. Masukkanlah apa nilai x ni dekat sini kat sini ni. Okay, kalau katakan x per 2, tulislah kat dalam ni x per 2. Kalau katakan 2x, tulis kat dalam ni 2x. Must be less than 1. Jadi maksudnya yang ini, saya sebenarnya boleh tuliskan ini sebagai modulus x, bahagikan dengan modulus 2 lah. Modulus 2 kat sini nilainya adalah 2 lah. 2. Modulus 2 ni. So yang ini less than 1. So we can simply cross multiply je lah dekat sini tak ada masalah boleh cross multiply saja sebab dia adalah positive number. So kita akan ada nanti modulus x yang less than 2. So daripada sini kita boleh buang that modulus signs. Maksudnya untuk set of values of x, dia adalah x yang terletak di antara negatif 2 kurang daripada 2 lah terletak di antara negatif 2 dan juga 2. Okay, jadi yang itu adalah untuk soalan 1A itulah. Okay, maksudnya untuk nilai-nilai x yang terletak ini antara negatif 2 dan 2 ini, dia akan menghasilkan satu converging series ataupun expansion ini is valid. Samalah maksudnya for this expansion to be valid ataupun for this binomial series to be converging, to be a convergent series. So nilai-nilai x mesti terletak antara negatif 2 dan 2. Kalau katakan kita ada nilai x macam negatif 3 ataupun kita ada nilai x sama dengan 3 ataupun 4, so dia akan menghasilkan satu divergent series ataupun kita katakan bahawa this expansion is not valid anymore. Okey, kemudian untuk soalan B tu untuk soalan B, saya ada satu contoh lagi iaitu 1 tolak 2x kuasa negatif 3. Yang ni pun sama juga, n ahli kepada q. Dalam kes ini n kita samalah dengan negatif 3. So apa dia punya kembangan kat sini, kat depan dah memang 1 tambah n. N masukkan negatif 3, x nya adalah negatif 2x. Kemudian tambahkan dengan apa formula dia, n. N tolak 1, negatif 3 tolak 1, negatif 4, bahagikan dengan 2 faktorial. Sebab kat sini akan jadi x kuasa 2 ataupun negatif 2x kuasa 2 lah. Masukkanlah nilai x nya yang bersesuaian. Sini ialah n tolak 1, kemudian n tolak 2, kan? Dan kita bahagikan dengan 3 faktorial. Right? Kat sini ialah negatif 2x kuasa 3. Kalau nak sampai kuasa 4 tadi, kita boleh tulis lagi lah negatif 3, negatif 4, negatif 5, tolak lagi 1, negatif 6, kemudian bahagikan dengan 4 faktorial. Kemudian kat sini kita ada negatif 2x kuasa 4 tambah dan seterusnya. Sebab dia akan menghasilkan satu infinite series. Jadi untuk mengelakkan kesilapan, kamu boleh yang ni kita selesaikan dulu. Macam ni kamu boleh ni lah tulis sini adalah negatif 3 darab dengan negatif 4. Dan kat sini kita akan ada negatif 2 kuasa 2 ni kita akan darabkan dengan 4. Lepas tu kita akan darab dengan sini ada 1 per 2 kan, dengan x kuasa 2 macam tu lah. So yang kat sini pula macam cikgu tunjuk tadi lah, sini yang negatif 4, sini yang negatif 5. Kemudian kita tulis yang ini sebagai
Negatif 2 kuasa 3 tu adalah negatif 8. Saya pecahkan dengan X tu nantilah. Okey, 1/3 faktorial ni adalah 1/6. Ini kita tulis kat sini X kuasa 3. Okey, tambah dan seterusnya. Kat sana pun kita buat macam tu juga supaya kita tak ada tertinggal. Jadi hati-hatilah, dekat sini dia akan jadi positif kan. Dekat sini nanti akan jadi apa? Yang ni akan jadi positif jugalah. Kadang-kadang dalam siri tu dia ada positif, negatif, depends on the value itself lah. Jadi kena hati-hati dengan all the sign. Okay? Pastikan kamu buat itu betul. Jadi kat sini kita akan dapat 1 tambah 6X. So bila kita dah kira tu, kita akan tambah 24 X kuasa 2 and then plus 80 X kuasa 3. Okay, semuanya bernilai positif ni nampaknya. Tambah 240 240 X kuasa 4 tambah dan seterusnya sebab kita nak sampai X kuasa 4 sahaja. Okay. Kemudian for this expansion to be valid pula, kita akan gunakan syaratnya adalah modulus X, ataupun dalam kes ini kita masukkan sini negatif 2X ini must be less than 1. Okay. Kemudian macam ni kita nak keluarkan benda ni. Okay, negatif 2 dia kita boleh tulis macam ni. Kita boleh pecahkan dia beginilah. Okay. So this modulus negatif 2 ini dia akan nilai dia samalah dengan 2 lah. Okay, sebab untuk yang nilai negatif kan, kalau inside dia akan jadi negatif kepada negatif 2 macam dalam takrifan modulus dulu kan. So this one becoming 2. Modulus negatif 2 jadi 2 modulus kepada 2 pun jadi 2. So 2 modulus X less than 1. Lepas itu saya boleh cross multiply these two because nilai dia dah memang positif. So dia adalah less than 1/2. So bila saya huraikan yang ini, maksudnya nilai X saya akan terletak di antara negatif 1/2 less than 1/2, such that the expansion is valid lah. Okay. So nilai-nilai X yang terletak antara negatif setengah dan setengah ini yang akan menyebabkan expansion ini akan valid, ataupun dia converging lah. Okey, kemudian untuk soalan C, untuk soalan C, sekejap saya tengok mana soalan C-nya, 1C. Okey, 1C ada beza sikit dengan dua soalan yang sebelumnya. Okey, yang ini adalah 3 tolak 2X, okey, kuasa negatif 2. Ya, dekat sini memanglah N dia ahli kepada Q, okay, nombor negatif. Tapi masalahnya dekat depan ini bukan 1. Okay, so kalau dia bukan 1, if you want to use yang formula tadi, maknanya kita kena factorize lah. Okay, keluarkan 3 kat depan ni. Okay, keluarkan 3 macam ni. Okay, kita darabkan. Saya keluarkan 3. So kat sini akan jadi 1 tolak dengan yang ini akan bahagi 3 lah. 2/3X macam tu. Okay, the whole thing yang ini kita akan kuasakan dengan negatif 2. Okay. So this one becoming, jadi yang ini akan jadi 3 kuasa negatif 2 ni tadi didarabkan dengan 1 tolak 2/3X, okay, kuasa negatif 2. Okay. Jadi yang ini hanyalah satu nilai yang kita akan darabkan di depan nanti. Bila kita dah siap expansion, kita akan darabkan lah. Okay. Jadi maksudnya dekat sini saya akan ada 3 kuasa negatif 2 ni. Kemudian untuk yang kembangan ini kita akan gunakan lah. Macam ni kita ada N dia sama dengan negatif 2 kan. Saya punya X ni pula adalah negatif 2/3X. Jadi maksudnya dia akan jadi macam ni lah. 1 tambahkan dengan N. N ni adalah negatif 2. Okay. Kemudian X saya tadi adalah negatif 2/3X. Okay. Kemudian tambah N. Okay. N tolak 1. Dibahagikan dengan 2 faktorial. Dekat sini ada negatif 2/3X. Kemudian ini kuasa 2. Kemudian kita tambah lagi inside this big kurungan ini, this square bracket ni masih ada tambahannya ialah negatif 2, negatif 3 dan tolak lagi 1. N tolak 2 pula. Kemudian kat sini jadi 3 faktorial pula. Negatif 2/3X. Sini kuasa 3. Kalau sini 3, kat sini pun 3. Kalau kat sini 2, kat sini pun 2. Okay. Kalau kita nak sampai kuasa 4, so kita ada negatif 2, negatif 3, kan, negatif 4. Sini ialah negatif 5. Kemudian bahagikan dengan 4 faktorial kat sini. Okay, so kat sini adalah negatif 2/3X. Oops, negatif 2/3X. Okay, sini adalah kuasa 4, tambah dan seterusnya. Okay.
Nanti saya tuliskan dekat atas ni apa dia punya ringkasan. Jadi nanti kamu hati-hatilah masa mendarab. Dekat sini nanti make sure yang ini akan jadi negatif ni akan jadi 4/9 darab dengan X kuasa 2. Kamu tulislah nanti negatif 2 darab negatif 3, kemudian darab dengan 1/2 untuk yang ini. Kemudian jangan lupa darab dengan 4/9, kemudian darab dengan X kuasa 2. Same goes here. Negatif 2 darab negatif 3 darab negatif 4, kemudian darab dengan 1/6 untuk yang ini. Kemudian darab pula dekat sini dia jadi negatif 8/27. And then last sekali darab dengan X kuasa 3. Sebab kita tak nak tersilap lah pengiraan ataupun tersilap mana-mana sign dekat situ lah. Jadi nanti saya akan tuliskan balik hasilnya, hasil kembangan itu sampai X kuasa 4 kan. Kita nak sampai X kuasa 4. Okey. Padam dulu. Sabut. Okey. Jadi sekarang maknanya yang hasil ni kat sini tadi, dekat depan ni kita ada nilai ni kan, sebab kita dah factorize tadi. 3 kuasa negatif 2 ni janganlah kita abaikan dia pula. Okey, yang itu nanti hasil dia adalah yang berikut ya. Hasilnya adalah untuk soalan C. Untuk soalan belakang lah ya. Okey, kat sini saya akan dapat 1 tambah dengan 4/3x. Boleh check lah ni tadi betul 4/3x. So this is the answer. Okey, kemudian tambah 4/3x kuasa 2. Ikut macam yang cikgu ajar tadi. Okey, kuasa 2. Kemudian tambah dengan 32/27. X kuasa 3. X kuasa 3 nampaknya semua bernilai positif, tak ada masalah. 80 per dengan 729 80/81. 81 X kuasa 4 tambah dan seterusnya. So hasil ni tadi kita dapat macam ni lah. Kita ringkaskan. Kemudian jangan lupa lah darabkan dengan 1/9 kat depan ni. Kita akan darabkan dengan 1/9. So setiap satu ni kita akan darabkan dengan 1/9. So yang dekat bawah tu kita akan darabkan dia punya denominator tu kita akan darabkan dengan 9. So kat sini dia akan menghasilkan yang terakhir sekali adalah 1/9 kan, kemudian tambah dengan 4/27x, kemudian tambahkan dengan 4 ni darab 9 dapat 27 juga, X kuasa 2 kebetulan sama. Kemudian tambah dengan 32, dekat bawah ni darab 9 dapat 243 X kuasa 3 tambah dengan 80. Dekat bawah ni bila kita darab dengan 9 dapat 729 X kuasa 4 tambah dan seterusnya. So this is the final answer lah. Dia punya expansion series. For this expansion to be valid, dan kita akan masukkan modulus negatif 2/3 X ini must be less than 1. So saya akan work out daripada sini. Saya boleh pecahkan begini. Sebab kalau sifat modulus modulus A darab B ni dia boleh dipecahkan menjadi modulus A darab dengan modulus B. Jadi kita menggunakan sifat modulus sign itulah. Kalau katakan modulus macam ni modulus A per B, modulus A per B pun boleh ditulis sebagai modulus A bahagikan dengan modulus B. Kita boleh pecahkan macam tu. So yang ini saya pecahkan less than 1. So after the modulus sign, yang ini akan menjadi 2/3 sahajalah. Modulus X less than 1. Sebabkan ini adalah nilai positif, so I can simply cross multiply. Sebab saya dah sure dengan tandanya, tanda positif, so kat sini nanti tak berubah. Kalau negatif nanti tanda akan berubah. So sekarang ni saya darab silang sahaja. It's less than 3/2. So sampai dekat sini last kali ini menunjukkan bahawa X saya terletak di antara negatif 3/2 less than 3/2. Jadi jawapan kamu kena sampai di sinilah. Jawapan yang akhir ni without the modulus sign. So this is the range of values of X such that this expansion will be valid. Jadi itulah soalan
untuk yang kembangan series expansion untuk n yang ahli kepada Q. Okey. Kemudian dekat situ adalah lagi beberapa soalan yang kita gunakan untuk membuat penghampiran, estimation untuk certain value. Nanti kita boleh lihat seterusnya, iaitu dalam example 2. Example 2. Okey. Saya pergi kepada contoh yang seterusnya. Example 2. Example 2 tu expand. Dia kata expand yang ini dia dah bergabung sekali ni. 1 tambah 2x ni bahagikan dengan 1 tolak 2x. Okay. Expand as a series of ascending powers of x up to the term in x kuasa 2. Nasib baik sampai x kuasa 2 saja. Simple je lah. By substituting x sama dengan 1/100, find an approach dimension for set 51, stating the number of significant figures, your result is accurate too. Okay. Jadi maksudnya yang ini sebenarnya saya perlu huraikan dia dulu. Yang ini sebenarnya adalah keseluruhan ini 1 tambah 2x perkan dengan 1 tolak 2x. Yang ini keseluruhannya adalah kuasa 1/2. Okay, so this one can be written as, sebab kita tak ada formula untuk bahagi tu, so why not kita tulis dia macam ni lah, 1 tambah 2x, kuasa 1/2, kemudian kita akan darabkan dengan 1 tolak 2x, kuasa negatif 1/2. Sebab yang ini dia duduk sebelah bawah kan, so kita ada negatif dekat situ lah. Jadi maksudnya kita akan ada dua binomial series lah dekat sini. Satu yang ini, another one yang inilah. Yang ini dua-dua nanti kita akan darabkan kedua-dua series expansion itu. First saya akan cari yang ini dahululah. Kuasa 1/2, so ini samalah dengan 1 tambah dengan n. N dia adalah 1/2. Kemudian masukkan nilai x, 2x. Kemudian tambah dengan n. N tolak 1. N tolak 1, setengah tolak 1 lah, negatif 1/2. Kemudian bahagikan dengan 2 faktorial. Kemudian darabkan dengan 2x, kuasa 2 tambah dan seterusnya. Simple je yang ini. Sampai situ sahaja. So nanti bila kamu ringkaskan, so kamu akan dapat yang ini adalah where is it? 1 tambah x, 1 tambah x, kemudian tolak dengan x kuasa 2/2 tambah dan seterusnya. Kemudian kita pergi pula kepada 1 tolak 2x, kuasa negatif 1/2 yang ini pula. Kita start lagi, 1 tambah n. N dia adalah negatif 1/2. Masukkan nilai x, negatif 2x. Kemudian tambahkan dengan n. Yang ini negatif 1/2. Dan negatif 1/2 tolak 1, dia jadi negatif 3/2. Jangan lupa bahagi dengan 2 faktorial. Sini ialah negatif 2x kuasa 2 tambah dan seterusnya. So dekat sini pula nanti bila saya ringkaskan, saya akan dapat dekat sini adalah 1 tambah x, 1 tambah x, kemudian tambah dengan 3/2 x kuasa 2. Tambah dan seterusnya. So saya ada dua siri ni. So bila saya darabkan yang ini, 1 tambah 2x kuasa setengah ni, saya darabkan dengan 1 tolak 2x kuasa negatif 1/2 ni. So samalah dengan saya mendarabkan expansion yang ini, tambah x tolak dengan x kuasa 2/2. X kuasa 2/2 ni maksudnya 1/2 x kuasa 2 lah. Tambahkan dan seterusnya. So saya akan darabkan pula dengan yang ini, iaitu 1 tambah x, kemudian tambah dengan 3/2 x kuasa 2 tambah dan seterusnya. Jadi bila kita ada dua siri yang kita nak darabkan macam ini, caranya macam ni. Setiap satu sebutan dalam kembangan pertama ni kita akan darabkan dengan all the terms dalam kembangan yang kedua. Maksudnya macam satu ni saya akan darabkan dengan semua sekali dekat sini. Lepas tu dah selesai, sebenarnya saya beralih kepada x. X saya darabkan dengan semua sekali terms yang ada kat sini. Kemudian saya beralih kepada tolak x kuasa 2. Saya darabkan dengan semua yang ada di situ. Dan saya stop, saya akan stop sampai yang
Sebab kat sini dia nak sampai x kuasa 2 saja. So simple je, kita akan stop sampai x kuasa 2. Okay. Jadi maksudnya dekat sini saya boleh tulis dia macam ni. Okay, 1. Sekarang kita darabkan dengan semua. 1 darab dengan itu. So kita akan dapat balik yang inilah. Okay, 3/2 x kuasa 2 tambah dan seterusnya. Okay, kemudian kita akan tambah lagi. Okay, boleh saja kita tambah secara terus melintang macam ni, tapi saya prefer untuk tambah secara ke bawah macam ni lah dan asingkan yang mana x kuasa 2 supaya senang untuk kita tambah. Okay, so 1 tadi saya dah darabkan semua sekali. Saya darabkan ini, saya darab macam ni. Kemudian yang ini pula saya darab satu persatu lah saya darab. Okey, x saya darab dengan 1, so dapat lagi kat sini tambah x. Okey, kemudian yang ini saya darab sini, kemudian saya darab yang ini akan dapat tambah x kuasa 2. So saya letakkan dekat bawah x kuasa 2 ni, tambah x kuasa 2. Kemudian yang ketiga ni dia akan jadi tambah 3/2 x kuasa 3. Kita abaikanlah sebab dia nak sampai x kuasa 2 sahaja. Okey, selesai. Okay, kemudian last, yang x tadi dah habis, dah kita darab dengan semua sekali terms yang ada dalam second expansion. So now followed by yang ini pula kita darab pula dekat sini. Okay, dia jadi tolak 1/2 x kuasa 2 kita letak dekat bawah ni. Tolak 1/2 x kuasa 2. Kemudian bila saya darab yang satu lagi, yang ini tadi dah, okay, kemudian saya darab yang ini, dia dah jadi x kuasa 3. So kita abaikan, simple lah kat sini. Jadi kita akan add up everything lah kat sini. So ini 1 jadi 1 tambah x tambah x ni dia akan jadi 2x. Okay, yang ini nanti 3/2 tolak 1/2 jadi 1 kan, 1 so tambah 2x kuasa 2 tambah dan seterusnya. Okay, so ini je lah sebenarnya dia punya expansion series lah. Okay, kemudian apa lagi? Okay, dalam soalan ni stating the number by substituting. Okay, kalau katakan validity lah kalau katakan lah dalam soalan, tapi dalam soalan ni dia tak soal for this expansion to be valid. Jadi kamu kena check untuk kedua-dua expansion apakah set of values of x, dan kamu akan ambil intersection di antara dua-dua set. Okay, contoh macam ni kan. So kat sini for the expansion to be valid must be yang inilah less than 1. Okay, jadi sini saya boleh keluarkan x ni, so modulus x saya. Okay, so 2 ni saya akan cross multiply less than 1/2. Jadi maksudnya saya mesti ada set of values of x tu yang terletak di antara negative 1/2 less than 1/2. Ini the first expansion lah. Kemudian untuk kembangan yang kedua pula, saya akan ada negative 2x ini must be less than 1. Okay, so yang kat sini bila saya pecahkan negative 2 ni after the modulus sign dia akan jadi macam ni. Okay, so ini less than 1. So modulus x less than 1/2. Nampaknya kita dapat nilai set yang sama saja, iaitu terletak di antara negatif setengah dan juga 1/2. Okay, kalau katakan macam ni tak ada masalah lah sebab dua-dua ni adalah sama. So kita terima yang ini sebagai set of values of x such that the whole expansion ini akan valid. Kalau katakan set dia tak sama, katakan sini negatif setengah dan setengah, katalah dekat sini ada negatif 3 dan 3, maka kita akan buat dia punya intersection di antara dua-dua set. Contohlah kalau satu dapat jawapan antara negatif 3 dan juga 3. Satu lagi pula dapat jawapan antara katalah negatif 1 dan juga 1. Maknanya okey, satu kita ada setnya begini. Okay, setnya akan jadi begini. Contohlah satu solution, and then the other one, okay, the other one katalah terletak antara 1 dan 1 kan. So maknanya untuk gabungan antara kedua-dua series expansion ini to be valid, kita akan ambil intersection lah between the two sets. Okay, so dalam case ini kita akan dapat x yang terletak di antara negative 1 less than 1. Okay, sebab kita tak tahu nak pilih yang mana satu kan. Yang ini adalah set of values of x such that the first expansion valid. Kemudian ini adalah set of values of x such that the second expansion valid. Ini contohlah selain daripada yang sini lah maksudnya. Jadi kamu akan ambil intersection di antara kedua-dua set itu. Barulah dapat dia punya jawapan akhir lah. Tapi dalam case kita ni tak ada masalah sebab dua-dua tu kita dapat set of values yang sama. Okay. Kemudian saya boleh tuliskan semula lah dekat sini. Kalau saya padamkan dulu,
saya boleh tuliskan balik sebab saya nak gunakan yang ini untuk buat satu penghampiran. Okey. Okey, jadi kita ambil jawapan yang akhir ni saja tadi. Okey, jadi maksudnya kita akan ada yang ini tadi asalnya adalah 1 tambah 2x ni tadi per dengan 1 tolak 2x ini can be written as this is the binomial series expansion ya. Okey, ringkas saja yang ini saja. Okey, jadi sekarang dia minta kita by substituting kita akan substitutekan nilai x tu sama dengan 1/100 Okey, kita masuk dulu kita tengok apa yang berlaku di sini. 1 tambah 2/100 saya gantikan x tu dengan x tu tadi digantikan dengan 1/100 lah dalam soalan minta macam ni Okey, jadi yang kat bawah ni jadi 1 tolak 2/100. Okey, so yang kat sini akan hampir sama dengan 1 tambah. Okey, yang ni pun saya boleh masukkan nilai x kat sini dengan 1/100. Okey, yang kat bawah ni, yang kat sini pun saya masukkan dengan 100 jugalah maksudnya 100 kuasa 2 lah. Okey, sebab dia 1/100 kan. Okey, tambah dan seterusnya. Okey, yang ini nanti saya cuba simplifykan dia sebab yang kita nak estimate tu adalah set 51. Kita tengok dapat tak kita keluarkan set 51 daripada sini. Okey, kita try. Yang ini adalah 102/100 tu tadi kita akan bahagikan yang dekat bawah ni dia jadi 98/100. Okey, maknanya yang 100 ni kita boleh cancel dia lah. Okey, maksudnya dekat sini dia akan jadi set 102 bahagi dengan 98. Okey, so saya akan dapat 102 bahagikan dengan 98. Okey, so yang ini kamu dah boleh lah kalau nak kirakan dia. Okey, yang ini adalah 1 tambah dengan 1/50 kan. Saya ringkaskan dulu 1/5000 tambah dan seterusnya. Okey, kita tengok apa jadi kat sini. Yang ini adalah kalau saya bahagikan dengan sifar 2 tu saya ringkaskan lagi. So 51/49. Okey, yang ini kita dah boleh kira lagi lah kita samakan pembawah dia lebih kurang macam ni lah. Okey, kita dah total up yang ini, so sama dengan ini. Okey, this side pula maksudnya kita akan gantikan x sama dengan 1/100 ni on both sides satu side sebelah sini, satu side sebelah sini, dan kita cuba terbitkan set 51 daripada situ. Okey, kita tahu yang atas ni adalah set 51 and then set 49 tu adalah 7 lah. Maksudnya kat sini per 7 kan. Okey, so saya terus cross multiply lah dekat sini 7 darabkan dengan 5101 ni tadi bahagikan dengan 5000 Jadi sekarang saya akan mendapatkan anggaran nilai untuk set 51 ini menggunakan saya punya series expansion lah, binomial series expansion. So bila kamu kirakan dekat situ kita akan dapat jawapan yang hampir dengan 7.1414. So jawapan yang kita dapat ini dia akan menghampiri nilai sebenar. Kalau kamu tekan kalkulator set 51 ni, tekan kalkulator, boleh try lah so kamu akan dapati jawapan dia hampir sama dengan yang di sini tapi yang ini kita dapat menggunakan binomial series expansion so inilah kegunaan this binomial ataupun this infinite binomial series expansion ini untuk kita buat satu estimation kepada certain value lah without pressing the calculator lah maksudnya Okey, so nanti saya akan tunjukkan pula example 3. Okay.